untuk tidak membuat dosa. Dah macam ustaz pula Jadi Casey, itulah peringatan pesanan ustaz supaya kita juga jaga adab percakapan dekat dalam tanah perkuburan. Actually kami ni bukan jenis geng paranormal sangat lah, yang jenis mencari dan mencabar. Masuk je, mana engkau? Wahai makhluk jin daripada 7 lapis. Contoh, kita bukan jenis macam tu Casey. Kebiasaannya kami ni cuma setakat masuk tempat yang sunyi, rumah kosong, masuk, kalau jadi-jadilah. Kalau ada apa-apa berlaku kan? Kadang-kadang kami duduk hanya dalam sejam, nak cuba tengok berani tak kita semua. Dekat lokasi tu duduk sambil sejam, sambil relax dan cuba menghayati sekitaran yang sunyi dan menyeramkan. Selepas kami deal kontak dengan kontak yang ustaz berikan, kami memilih untuk pergi itu pada malam Jumaat. So pada malam yang dijanjikan kami jumpa kontak yang diberi ustaz, kami berjumpa betul di hadapan pintu masuk kubur. Kontak person tu pesan dekat kita semua, kawasan parking sahaja dan jangan berjalan di sekitar. So kami pun setujulah, pergi dekat kawasan parking dan tunggu dia. So masa kami start masuk ke dalam, kami berempat terasa aura lain tak dapat digambarkan. Sampai kawasan parking tu, kami letak kereta betul-betul di tengah-tengah kawasan parking. So selepas kami park kereta, keluar lepak kawasan kereta, kebiasaannya Casey, kami akan bawa satu botol air untuk kita lepak dekat pekarangan kubur tu. Baik semasa kami lepak relax, senyap betul Casey kubur Mahmudiah. Terletak di sebelah highway Casey, tapi tak tahu kenapa kami di atas tu terasa senyap, sangat senyap. Yang kami dengar cuma bunyi burung, bunyi pokok, daun bergesel kerana ditiup angin. Dan itu menggambarkan betapa sunyinya kubur Mahmudiah itu. Nak dijadikan cerita, tengah lepak di pekarangan parking dekat kubur tu, dalam kami menghayati suasana sunyi, dan kami cakap kami lazim akan datang tempat tu untuk sejam. Tiba-tiba satu botol kami jatuh. Air berisi macam ada orang tolak. So kami memandang antara satu sama lain. Kami diam dan fikir yang positif. So kami angkat balik botol tu dan sambung lepak. Kemungkinan terlanggar, terjatuh, kemungkinan. So selepas lebih kurang 10 minit kami lepak sorang-sorang dekat kawasan tu, kawan kami Din bakar rokok. Dan another geng kami, iaitu Zack lah. Zack cakap, "Oi, tak payahlah nak rokok kat sini. Kau ni pun tempat gini, asap-asap ni semua, tak payahlah." Lepas tu Din sambung balik, "Alah, merokok sebatang je pun. Aku merokok ni bukan apa. Aku nak halau nyamuk. Sini banyak nyamuk tau." Dia bakar rokok ke si. Tiba-tiba kami terdengar macam bunyi orang berjalan. So dalam takut tu kami mencari manalah. Sebab situ kan kawasan kubur. Jadi ada kawasan semak, ada rumput, ranting, ada daun kering. Dengar macam orang jalan. Mata kami masing-masing mula memandang ke arah mana datang bunyinya itu. Tapi tak ada apa-apa ke si. So lepas tu kami terus mundar mandir. Dalam hati memang tak sedap, rasa macam diperhatikan dekat kubur tu. Lepas tu Casey, member yang isap rokok tadi, dia tiba-tiba menjerit. Dia cakap, "Dalam kereta kita ada gula-gula," kata dia. Jadi kita semua tengah tengok kan, tadi bunyi telapak kaki orang berjalan. Masing-masing pandanglah cari mana bunyi kaki tu So selepas tu kita dah senyap, keadaan dah okey. Member ni pun tengah isap rokok, dia pusing tengok dalam kereta. "Weh, pocong lah!" Dia tunjuk dekat dalam kereta Casey, katanya ada gula-gula dekat tempat duduk belakang. Kami berempat terus lari ke pintu masuk tempat kontak ustaz yang tinggalkan kami tadi. Masa itulah perasaan kami, ya Allah, berdegap-degup jantung. Masa kami dekat pintu masuk tu, kami jumpa dengan kontak ustaz tu. Dia cakap, "Hai, masuk naik kereta, turun berlari." Sambil tersenyum dekat kita. Kami minta tolong lah dengan kontak ustaz tu untuk bantu kami, yang mana kami lari ke bawah dan lari keluar daripada kawasan tu sampai tak ingat kereta masih ada dekat atas ke si. Jadi kami cakap lah, bang, tolong bang, kereta kita kat atas lah bang. Tolong bang, kita temankan kita ambil kereta boleh tak?"
So dia pun kata, itulah. So dia pun tolong kita lah. Ya, dia naik atas tu, menunggang motosikal dan kemudian dia ambil kenderaan kita. So dalam perjalanan tu, ya, sama-sama lah ke kawasan parking tu. Dan Casey bayangkan, tiba-tiba angin kuat bila sampai dekat parking dengan kontak ustaz tu kan untuk temankan kita ambil kereta tu. Angin kuat. Dah macam takut dia dah macam semacam dah. Member siap cakap ni seorang lagi confirm aku lari ni. Kalau dia muncul lagi confirm aku lari. So bila sampai di kereta masing-masing takut nak masuk. Din katanya, masuklah. Cepat start enjin. Semua takut Casey sebab tadi kan nampak gula-gula dekat tempat duduk belakang. Terkumat kamit Casey masing-masing bacalah apa yang mereka ingat. Dia cakap tolak kereta korang ke depan lepas tu start. Sebab kereta tak boleh start ni. So kami tolaklah kereta dan start kereta, hidupkan kenderaan dan terus naik Casey keluar daripada kawasan kubur Mahmudiah. So kami tunggu kontak ustaz dekat pintu masuk. Sebelum balik, kontak ustaz ni pesan jangan terus balik, dan kalau balik nanti wuduk dulu dekat luar rumah. Itulah pengalaman Casey. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, ni daripada Kak Ana. Kak Ana. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama akak Kak Ana. Casey. Ya, apa khabar Kak Ana? Sebelum tu kakak pun nak jugalah share nama glamour dulu masa muda-muda. Sebab ramai kan suka share nama glamour. Dulu kawan-kawan panggil kakak nama glamour lah. Main nama dia Ana Manis. Dulu kakak dikenali oleh kawan-kawan Ana Manis. Sebab dalam kumpulan kakak ni ada 3 orang nama Ana. Dan kakak ni seorang yang ada lesung pipit sebelah pipi kiri dengan pipi kanan. Jadi bila senyuman tu ada manis sikit. Sebab tu kawan-kawan panggil kakak Ana Manis. Amboi. Kak Ana pun ada nama glamour dululah. Okey. Kakak nak kongsi cerita kakak ni ringkas Casey. Kakak pun tak pandailah nak bermadah-hela panjang-panjang. Kakak straight to the point. Kejadian seram ni berlaku berkenaan dengan jiran yang tinggal dekat tingkat atas. Casey bayangkan beberapa kali kakak dengan suami dah bertahan lah. Bunyi bising daripada rumah atas. Bunyi orang berlari, hentak kaki lain, meja ditarik-tarik lain. Dan kakak pernah naik atas Casey. Naik atas ketuk pintu rumah yang buka Nyonya. Nyonya buka pintu. Dan nampak Nyonya ni, suami kakak ni dah marah tau. Kakak cakap, abang jangan marah, biar saya yang cakap. Naik atas dengan suami tengah nak terkam ni. Kakak cakap kat Nyonya tu, Aunty. Dia kata, Aunty, wei semua bising-bising. Kakak cakap kat dia lah, bukan satu malam. Malam ni tak, malam besok. Nanti lepas tu 2-3 malam kau bising. Kenapa bunyi bising, hentak-hentak kaki? Kemudian aunty tu cakap apa? Sorry ya. Dia kata, sorry ya. So nampak aunty tu very nice lah Casey. Cara dia cakap sorry tu kan, kakak tahulah. So mungkin anak dia yang buat bising, cucu dia ke. Kakak pun cakap okay. Aunty don't buat bising lah. Malam-malam you jangan buat bising. Kalau pagi petang buat bising okey lah. Saya boleh close one eyes. Malam-malam mau tidur aunty. My husband lah tomorrow working no. Suami kakak kat belakang tengah ni lipat tangan Casey. Nak marah ni. Ni bila mungkin kalau Kak Ana kata masuk bang, masuk. Bila masuk Tapi isteri kata abang sabar. Mungkin suami sabarlah. Turun bawah dengan suami. Dah tenang, dah reda. Lepas tu bunyi lagi ke si? Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Nanti besok tak ada bunyi. Berikutnya malam 2-3 hari nanti bunyi lagi. Bunyi tarik kerusi, bunyi hentak-hentak orang berlari. Gangguan ni berterusan ke si? So sampailah pada satu hari tu, bila suami pergi kerja, kakak naik ke rumah dia dengan cara baik. Naik atas, kakak bawa nasi lemak. Masa tu kakak masak nasi lemak. Bawa nasi lemak naik atas, ketuk tuk. Aunty tu buka.
Anti tengok kakak, dia macam takut jugalah. Macam takut dan mungkin rasa segan. So kakak cakap, "Anti, I cook nasi lemak. Ini untuk anti makan lah, makan." "Cak, cak, cak, cak." Kata akak dalam bahasa Cina yang tak sampai sekerat pun lah. Kakak kata, "Cak, cak." Dekat anti tu. Anti tu senyum kesi. So dia pun buka pintu. Dia kata, "Come, masuk dalam." So dia buka pintu, kakak pun masuk dalam rumah dia. Dan kemudian kakak tengok sekeliling rumah dia. Rumah dia sangat minimalis. Setakat ada meja makan, ada kerusi, beberapa biji kerusi. Kemudian televisyen satu, jenis lama. Itu pun tak tahu dia tengok ke tak. Sebab sekarang ni orang dah flat screen. Dia masih guna televisyen yang belakang ada bonjol. Kemudian ada satu pasu. Dan ada lagi beberapa almari-almari yang lain. So dekat situ dalam rumah dia pun ada satu altar, tempat sembahyang macam tu lah yang dia letakkan dalam rumah. Kakak pun letak makanan nasi lemak tu atas meja dia. Dia pun cakap suruh duduk lah. Dia duduk, dia kata dia nak buat air. Kakak cakap tak payah. So kakak pun mula berborak-borak dengan dia, Casey. Kakak tanya dia lah, "Anti kat sini duduk dengan siapa?" Dan Casey dekat situ dia mula luahkan. Dia cakap, "Oh, aku duduk sini seorang-seorang." Seorang-seorang? So saya tanya, kakak tanya lagi, Kak Nah tanya, "Seorang-seorang? Oh, tapi engkau kadang-kadang ada ke anak-anak engkau, cucu datang?" Dia kata, "Tak." Kata dia, "Aku tak ada anak, aku belum kahwin, aku pun tak ada cucu." Kakak terdiam lagi. Dah tu dalam hati ni, yang malam gedebang-gedebung tu siapa yang buat ni? Kakak diam. Lepas tu kakak tanya dia, "Sorry Aunty 3-4 hari lalu aku naik atas marah-marah kau. Bunyi tu bukan kau lah yang buat Sebabnya aku ingatkan kau ada cucu ke, ada anak kecil ke kat rumah." Dia kata, "Aku tak ada anak, aku tak ada cucu, aku belum kahwin. Tapi dia kata bunyi bising tu datang daripada rumah aku." Kata Aunty tu kat kakak. Lepas tu dia kata, "Kau nampak tak tempat sembahyang kat belakang tu? Aku disuruh pasang oleh Feng Shui Master. Dia suruh letak kat situ supaya benda tu tak mengganggu aku. Tapi tak ada apa-apa pun. Kononnya macam takluk, Casey. Benda tu tetap buat bising dalam rumah." Kakak macam, kejap Aunty. Tan. Aunty cakap Aunty duduk ini rumah seorang. Aunty belum kahwin lah? Belum. Aunty tak ada anak, tak ada cucu, siapa-siapa tinggal sini, seorang tinggal. Ya, Aunty sini duduk seorang. Dan Aunty tu cakap yang dia sendiri kena ganggu dalam rumah dia. Beberapa orang jiran, termasuklah kakak, pernah datang ketuk pintu rumah dia dan marah dia. Tapi dia tak tahu nak buat apa, dia cuma cakap sorry.